Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan kita bertemu lagi di channel NASA 2K Studio bersama dengan Cikgu NASA. Pertemuan kita pada kali ini adalah untuk meneruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Pada kali ini kita akan melihat dan meneliti pula apakah tajuk yang akan kita pelajari pada halaman 66 pada buku teks dan juga pada halaman 69 pada buku aktiviti. Kedua-duanya buku jilid 2. Cikgu harapkan anak-anak telah pun bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu nyatakan. Kalau semuanya telah bersedia, apa tunggu lagi? Jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat menjelaskan dan menilai sesuatu perkara secara bertata susila. Jom kita teliti apa yang tercatat pada buku teks muka surat 66 dan kita baca bersama-sama. Bijak ekonomi, mendengar dan bertutur. Bijak membeli. Di sini dipaparkan tentang satu halaman pengiklanan dari syarikat minyak wangi. Mari kita baca bersama-sama untuk memahami apa yang cuba dinyatakan tentang minyak wangi ini. Yang pertama, minyak wangi melati. Harga yang berpatutan, bau tahan lama, tidak mengandungi bahan kimia, berkualiti, botol yang menarik keluaran tempatan, dan 2 hari penghantaran. 2 hari penghantaran bermaksud cepat masa penghantarannya. Kita buat tempahan hari ini, 2 hari lagi akan sampai tempahan kita. Dan yang penting ini adalah produk tempatan, produk dalam negara kita. Jadi kamu tahu apa itu melati? Melati adalah sejenis bunga yang berwarna putih dan seperti bunga melur. Ada lagu tentang melati ini. Pernah populer sedikit waktu dahulu. Putih-putih melati, merah-merah delima. Siapa yang baik hati pasti ku terima. Sedikit lagu untuk hiburan kamu. Nanti guru petir kilat sabung menyambung akan mengiringi nyanyian cikgu. Baik, kita teruskan lagi tentang minyak wangi lavender. Harga yang mahal, bau tahan lama, mengandungi bahan kimia, berkualiti, botol yang menarik, keluaran luar negara, 7 hari penghantaran. Maknanya keluaran luar negara dan juga memakan masa selama 7 hari selepas kita membuat tempahan. Baru kita terima minyak wangi lavender. Kalau tadi bunga melati, ini pula bunga lavender. Bunga lavender umumnya tumbuh di kawasan Afrika dan Eropah. Selain itu, tanaman lavender juga terdapat di bahagian utara dan selatan Afrika, Mediterranean, Asia Barat, dan bahagian tenggara India. Kebiasaannya bunga lavender dikaitkan dengan warna ungu. Namun masih terdapat bunga lavender yang berwarna lain. Haruman lavender diperoleh daripada ekstrak minyak bunga lavender. Minyak bunga lavender dapat diolah menjadi pewangi, sabun, dan juga ubat-ubatan. Sedikit info tentang lavender. Kemudian kita baca dialog di antara Nabila dengan ibunya. Selamat petang ibu. Apakah yang sedang ibu lakukan? Selamat petang Nabila. Ibu sedang memilih minyak wangi yang sesuai. Sekiranya Nabila ingin membelinya, Nabila pilih yang mana? Nabila pilih, di sini diminta kita memberi pendapat. Apakah yang patut dipilih oleh Nabila? Jadi sebagai pengguna kita perlu membuat pilihan yang bijak.
Sekiranya kamu menjadi Nabila, apakah jenis minyak wangi yang kamu kehendaki? Adakah minyak wangi melati ataupun minyak wangi lavender? Namun untuk hari ini, cikgu akan memberi pendapat untuk Nabila berdasarkan pemerhatian cikgu. Boleh ya? Kalau kamu mempunyai pendapat yang lain, boleh kamu kemukakan. Okey, cikgu akan menjawab seperti ini. Nabila pilih minyak wangi melati kerana ada kenyataan yang disebut di bahagian atas, iaitu harganya berpatutan dan memerlukan hanya 2 hari penghantaran. Itu pendapat cikgu. Okey, mungkin pendapat kamu berbeza. Kita teruskan pembacaan kita. Mengapa Nabila tidak memilih yang satu lagi? Kita dengar apa jawaban Nabila. Maafkan Nabila, ibu. Nabila tidak memilih. Maknanya dia telah memilih minyak wangi melati dan tidak memilih minyak wangi lavender. Sebab apa? Kita melihat apakah kekurangan, sedikit kekurangan yang ada pada minyak wangi lavender. Bolehlah kita tuliskan seperti ini. Tidak memilih minyak wangi lavender kerana harganya mahal dan mempunyai bahan kimia. Kamu boleh memilih lain-lain alasan untuk menguatkan lagi hujah kamu. Itu sekadar contoh yang cikgu berikan. Dah selesai pun apa yang nak kita bincangkan sepintas lalu pada halaman 66. Sekarang kita beralih ke buku aktiviti pada muka surat 69. Buku aktiviti muka surat 69. Bijak ekonomi. Aktiviti 1. Lengkapkan dialog dan lakonkan. Tetapi buat masa ini ada yang masih lagi ber-PDPR dan ada juga yang mungkin belajar secara kendiri. Kerana kawan-kawan yang lain sebahagiannya berada di sekolah. Jadi gunakanlah bahan cikgu ini sebagai satu sumber rujukan. Jadi kamu sekadar melengkapkan sahaja jawapan. Lakonan nanti mungkin kita bersemuka di sekolah, kita lakonkan. Pengusaha arang menjadi usahawan. Diberikan satu carta aler yang menerangkan bagaimana Encik Faizal, seorang pengusaha arang ini menjadi seorang pengusaha yang berjaya. Cuba kita ikuti apa yang tercatat pada carta aler ini. Kita baca bersama-sama. Encik Faizal tamat belajar di universiti. Beliau tidak mahu menganggur. Menganggur ini maknanya tidak bekerja. Untuk petak yang kedua, memungut tempurung daripada pengusaha santan secara bersendirian. Dia kutip tempurung kelapa itu. Kemudian untuk petak yang ketiga, menabung hasil jualan dan menguruskan keuangan dengan baiknya. Encik Faizal ini seorang yang berjimat cermat kerana dia menabung hasil jualannya. Kita teruskan lagi carta aler kita. Membungkus arang keluarannya dengan kreatifnya. Mungkin pembungkusan yang cantik, yang kemas, ya. Kemudian melatih usahawan baharu secara sukarela, secara percuma, tiada bayaran yang dikutip. Dan akhir sekali, kini perusahaan arang Encik Faizal bertambah maju. Dah terkenal, semakin meningkat penjualan arang. Dan sekarang kita lihat dan baca pula apakah perbualan yang berlaku di antara Iskandar dan juga Imran. Selamat petang Iskandar. Untuk makluman kamu, usahawan ini sangat berdikari. Berdikari adalah akronim ataupun kependekan dari perkataan berdiri di atas kaki sendiri. Maknanya berusaha sendiri. Kamu juga boleh berdikari. Boleh melakukan sesuatu tanpa bantuan ataupun sokongan daripada orang lain. Beliau memungut tempurung daripada pengusaha santan secara bersendirian.
Selamat petang Imran. Betul kata kamu Imran. Beliau juga seorang yang berjimat cermat kerana kita dapat melengkapkan tempat kosong ini dengan melihat kepada carta alir peta yang ketiga. Telah cikgu terangkan tadi apa dia? Kerana apa? Sebab apa kita boleh katakan dia berjimat cermat? Kerana kamu tambahkan perkataan yang telah cikgu tandakan. Boleh? Boleh, pandai semuanya. Okey, teruskan lagi. Kita patut mencontohi sifat beliau yang kreatif. Kerana apakah sifat kreatifnya? Jawapannya boleh kita temui pada peta carta alir yang keempat. Kamu lengkapkanlah ruang kosong itu juga dengan jawapan yang telah cikgu tandakan. Mudah saja. Okey. Seterusnya jawapan daripada Iskandar. Saya juga kagum akan sifatnya yang garis kerana garis. Okey. Kalau orang yang suka tolong orang, suka bantu orang lain, kita panggil dia apa? Ya, baik hati. Baik hati. Okey. Kerana sebab apa kita kata dia baik hati? Ada jawapannya yang terdapat pada peta yang kelima, carta alir. Kamu cuma perlu menyalinnya sahaja di ruang kosong yang telah disediakan. Dah lengkap. Akhir sekali, baiklah Iskandar, terima kasih kerana sudi berkongsi pendapat. Apabila ada orang mengucapkan terima kasih, jawapannya sama-sama. Dah selesai pun apa yang nak kita perbincangkan pada kali ini. Cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat melengkapkan dialog ini dengan tulisan yang kemas dan jawapan yang tepat. Kemudian kembalikan kepada cikgu bukti bahawa kamu telah menyiapkan tugasan ini untuk cikgu nilai dan nilai. Sehingga itu sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.